lemah semangat nak buat ibadah, rasa malas, sesungguhnya kita sedang berlawan dengan hawa nafsu. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat notifikasi konten menarik dari Salam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama dengan saya dalam solat Salam Muslim, Tanyalah Ustazah Asma Harun. Dan kali ini saya menerima satu soalan yang sangat baik. Terima kasih kepada yang bertanya, iaitu berkenaan dengan kesukaran dalam melaksanakan ibadah solat dan juga membaca Al-Quran. Disebabkan rasa malas yang membuat-buat dalam diri, tapi pada waktu yang sama ada keinginan untuk berubah. Jadi insya-Allah dalam waktu yang suntuk ini saya akan berkongsi beberapa tips. Namun sebelum itu mari kita perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, jika kamu berada di petang hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan pula tunggu petang hari. Gunakanlah kesihatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Dalam hadis ini, Nabi menekankan tentang jangan bertangguh. Contoh, kita berniat untuk solat sunat duha, lalu kita tangguhkanlah. Kemungkinan besar kita tidak akan menunaikannya. Kerana dalam tempoh tersebut, syaitan akan mengganggu kita, akan merosakkan niat kita dan sebagainya. Bila kita berniat saja untuk melakukan kebaikan, kita perlu menyegerakan. Terus buat on the spot. Lebih kurang begitu. Dalam hadis ini juga Nabi menekankan tentang buatlah persiapan ketika kita sihat. Sebab ramai yang sedang terlantar sakit menyesal kerana waktu sihat dulu tidak gunakan waktu sihat untuk ke masjid, untuk solat sunat yang banyak, untuk melakukan amal soleh. Tetapi bila terlantar, ketika itu air mata saja dan rasa penyesalan. Kemudian dalam hadis ini Nabi menekankan tentang manfaatkan waktu kita hidup sekarang, kerana kematian akan datang bila-bila masa. Baiklah, untuk tips, di sini kita lihat ada 3 perkara, insya-Allah jika kita lakukan satu persatu, kita akan boleh mengatasi sifat malas tersebut. Yang pertama, kita perlu ada ilmu berkenaan dengan 2 ibadah yang ditanya, tentang solat dan juga tentang Al-Quran. Subhanallah. Kerana dengan ilmu, kita akan rasa mencintai sesuatu. Samalah seperti kita apabila kita tahu sesuatu makanan itu sedap. Contohnya kita pernah dah rasa ataupun kita diwawarkan durian king itu sedap, paling sedap. Itu baru pengetahuan daripada kita baca pendapat netizen dan sebagainya. Jadi kita ada rasa keinginan untuk rasa dan kita sanggup beli walaupun mahal. Jadi ilmu ini adalah permulaan kepada keinginan yang kuat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu ada ilmu tentang 2 ibadah ini dan betapa hebatnya. Yang pertama, contohnya apabila kita mendengar tentang solat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada suatu sungai di depan rumah seseorang lalu dia mandi 5 kali sehari, masihkah ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa pada dirinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan sembahyang fardu 5 waktu, yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa orang yang mengejarkannya. Subhanallah. Maka daripada hadis ini kita dapat satu ilmu yang begitu mahal. Jadi bila kita tahu ini baru satu hadis, di sana ada banyak lagi hadis dan firman Allah, kelebihan orang yang menunaikan salat. Daripada pengetahuan akan timbul rasa keinginan untuk menunaikannya. Masya Allah. Manakala tentang Al-Quran, satu saja hadis Nabi yang saya akan bacakan. Di sana ada banyak lagi hadis Nabi tentang kelebihan Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nabi menyebutkan, bacalah Al-Quran kerana ia datang pada hari kiamat kelak yang akan memberi syafaat. Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat kelak. Jadi kita tahu hari kiamat tidak ada manusia boleh membantu manusia lain melainkan syafaat Nabi. Selain daripada manusia, adanya Al-Quran yang kita baca yang akan membantu kita. Maka daripada pengetahuan tersebut, kesedaran tersebut akan membuatkan kita memaksa diri
supaya tidak berlalu satu hari tanpa membaca Al-Quran kerana kita bimbang kematian datang pada hari kita tidak membacanya. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, itu ilmu. Yang kedua, amal. Setelah kita baca, kita ada pengetahuan tentang dua ibadah tadi, seterusnya adalah kita perlu beramal. Kita kena paksa diri, kena mujahadah, melawan rasa malas tu. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian Allah menjelaskannya. Maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Namun jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Ini adalah satu hadis Nabi riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini apa yang kita boleh belajar ialah setiap pagi cuba tuliskan 10. Contohnya kita tuliskan 10 amal soleh yang kita nak buat hari ini. Solat duha, sedekah subuh, baca Al-Quran, pagi nak baca Yasin, kemudian nak baca Al-Waqi'ah pada petang. Kita tulis di satu ruang bilik kita, kita tampal. Setiap hari, ya Allah, insya-Allah hari ini nak buat sekian-sekian. Kita baca. Ada 10 amalan soleh kita nak buat. InsyaAllah kalau betul niat kita tulus ikhlas, memang betul-betul nak buat, sampai waktu ketikanya kita terhalang. Ada sebab-sebab tertentu, bukan sengaja. Bukan kita mempermainkan niat. Aku dah niat dah, aku dah dapat pahala, tak buat pun tak apa. Itu mempermainkan niat. Ini kita baca, kita punya nekat setiap hari. Kemudian kita niat sungguh-sungguh. Namun ada terhalang di sesuatu yang tidak boleh kita kawal, maka insyaAllah kita dah dapat pahala. Namun alangkah baiknya jika kita melakukannya, kerana akan dilipat gandakan sehingga 700 kali ganda. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berkongsi tentang doa. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga adalah doa. Ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kerana waktu ini Abu Umamah dalam keadaan sedih, duka cita disebabkan bebanan hutang dan ada sesuatu yang menyedihkan dirinya. Masya Allah. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud. Mari sama-sama kita melihat sabda Nabi SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa ya sahabat-sahabat sekalian, dan doa ini ada di dalam Al-Maqsurat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kedukaan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada sifat lemah dan juga malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Subhanallah. Dalam doa tersebut kita mohon pertolongan Allah daripada sifat malas dan lemah. Lemah semangat nak buat ibadah, rasa malas. Sesungguhnya kita sedang berlawan dengan hawa nafsu dan juga bisikan syaitan. Kadang-kadang dengan godaan manusia sekeliling yang mengajak kita untuk lepak, untuk layan tu, untuk main game, kita kalah. Jadi kita perlukan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cuba amalkan doa ini sebagaimana yang Nabi ajarkan, baca pada waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan kalau kita mula dulu dengan istiqamah doa ini, akhirnya akan hilanglah sifat malas. Akhirnya kita akan mula dapat istiqamah dengan baca Al-Quran dan juga solat. Subhanallah. Jangan kita memandang rendah kepada kuasa doa. Walaupun dalam keadaan malas kita baca doa, tapi tetap baca dan mengharap akhirnya Allah makbulkan. Kita tergolong di kalangan ahli ibadah yang suka melakukan ibadah. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita mampu melakukan perubahan demi kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak yang sedang menonton sekalian, saya sangat mengalukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan. Hantarkan sahaja soalan ataupun kemusykilan melalui mesej ke semua platform media sosial Salam Muslim.
Jangan segan, jangan malu. Setiap soalan insya-Allah akan disantuni. Tidak ada soalan yang silap. Walaupun ia remeh, soalan tetap soalan dan semuanya bermanfaat untuk ummah. Mungkin soalan kita juga adalah soalan bagi orang lain. Kemusykilan kita ada kemusykilan bagi orang lain. Maka ambillah peluang untuk bertanya dan akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Subhanallah. Jangan lupa melalui Salam Muslim Isra Oasis anda akan mendapat pelbagai ilmu, pengetahuan dan juga jawapan kepada kemusykilan. Sekian.